Dalam hadis Nabi SAW Muhammad berkaitan dengan tanah haram. Berkaitan dengan tanah haram ini biasa kita dengar haramain kan. Haramain itu maksudnya dua tanah haram. Jadi tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Sekarang ini kita berada di tanah haram Madinah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut anna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtu ma baina labatayha. Anna Ibrahim harrama Makkah, sungguhnya Nabi Ibrahim itu telah mengharamkan Makkah. Dan aku kata Nabi, wa inni harramtu ma baina labatayha, dan aku kata Nabi SAW telah mengharamkan ma baina labatayha, di antara dua tanah hitam. Jadi dalam hadis yang lain, ada hadis yang lain Nabi sebut al-Madinatu haramun ma baina al-'aini was-sur. Madinah itu adalah tanah haram di antara Bukit Ir dan juga Bukit Saw. Itu adalah sempadan tanah haram. Jadi di bahagian kiri tuan-tuan nampak masjid itu. Itu adalah Masjid Ijabah. Masjid Ijabah maksudnya perkenan. Nanti kalau tuan-tuan buat ziarah tambahan, saya akan cerita lah. Saya selit sikit sebab kita dah lalu. Tentang Masjid Ijabah tadi, Nabi berdoa 3 perkara. Yang pertama, Nabi berdoa supaya umat Islam ni, umat baginda tidak terkena banjir yang besar seperti umat Nabi Nuh, dan doa itu diperkenan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa Nabi yang kedua, Nabi berdoa supaya umat kita ni umat Nabi ni tidak terkena kelaparan yang teruk. Dan doa Nabi ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa yang ketiga apa dia? Doa Nabi supaya Nabi berdoa umat Islam ini tidak berpecah belah. Dan doa ketiga inilah Allah tak menerima doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tatahhara, siapa yang bersuci fi baitihi, di rumah dia. Bersuci ni maksudnya berwuduk. Bersuci maksudnya berwuduk. Fi baitihi, di rumah dia, di kediaman dia. Kalau tuan-tuan dekat hotel lah. Summa ata Masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba. Dia datang Masjid Quba. Fa shalla fihi salatan, kemudian dia solat dalam dia. Apa-apa solat sekalipun. Solat sunat ke, solat fardu ke, kana lahu ka ajri umrah. Bagi dia satu pahala umrah. Bagi dia satu pahala umrah. Ini kelebihan, orang kata kelebihan khusus bagi Masjid Quba. Kelebihan khusus selain daripada Masjid 3 tu. Masjid 3 kita tahu kan, Masjidil Haram satu solat menyamai 100,000 solat. Masjid Nabawi satu solat menyamai 1,000. Masjidil Aqsa satu solat menyamai 500. 500. Jadi ini adalah masjid yang keempat yang mempunyai kelebihan dah. Iaitu bila kita buat syarat-syarat tu, berwuduk, kemudian kita datang dengan niat nak mengamalkan sunnah Nabi SAW, kana lahu ka ajri umrah, maka bagi dia satu pahala umrah. Jadi itu kelebihan lah. Sebab tu kita mula-mula sekali kita pergi sini, kita berwuduk, kita datang, kita solat, kemudian insya-Allah lah kita doa supaya kita dapat ganjaran yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid Quba ni sedikit sejarah. Sedikit sejarah. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibina dalam Islam. Yang pertama dalam Islam, Masjidil Haram, masjid pertama yang dibina umat manusia, awal sekali. Itu adalah masjid yang pertama umat manusia. Adapun dalam Islam, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah ni, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah ni, mula-mula sekali Nabi berkampung di Quba. Berkampung di Quba. Perkampungan itu nama perkampungan Amr bin Auf. Dan Nabi bermalam selama 4 hari di situ. 4 hari
Nabi bermalam, Nabi menginap di rumah Kulthum bin Hadam. Kulthum bin Hadam ni orang kata dia antara senior lah, senior dekat perkampungan tu. Tu yang Nabi duduk kat rumah dia selama 4 hari 4 malam. Dan Nabi bina lah Masjid Quba bersama para sahabat. Ada satu cerita, sahabat ni dia tengok Nabi ni tolong sekali bina Masjid Quba. Nabi mengangkat bebanan batu bata sampai bungkuk tubuh Nabi ni, tubuh Nabi yang mulia ni sampai bungkuk dan berdebu, berpasir habis semua. Dan sahabat tu nak tolong nak angkat bebanan tu, Nabi enggan bagi. Dan Nabi suruh sahabat tu angkat bebanan sama seperti baginda, sama seperti baginda Nabi SAW. Jadi Nabi pun tolong sekali, Nabi pun tolong sekali membina Masjid Quba. Sebab itulah orang kata apa, masjid ini dibina atas dasar takwa. Satu peristiwa lah, peristiwa di mana orang munafik dan juga orang Yahudi ni dia pergi buat masjid lain. Dia berdekatan dengan Masjid Quba. Nama dia Masjid Dirar. Tak lain tak bukan adalah untuk memecah belahkan umat Islam pada ketika tu. Jahat tak mereka. Mereka buat masjid lain supaya nak pecah belahkan. Sebab itulah turun ayat ni, Allah menyuruh solat hanyalah solat di Masjid Quba, jangan solat di Masjid Dirar tersebut. Jadi soalan serba ringkas berkaitan dengan Masjid Quba dan perkampungan Quba ni, perkampungan Amr bin Auf ni terkenal dengan tanah yang subur. Jadi insyaAllah bagi masa 20 minit insyaAllah kita akan turun di sini. Kita sekarang berada di bahagian hadapan masjid, di belah kiblat.